Kali ni kita terus bawa ahlinya yang suka travel solo. Wah, mana orang tu Kita tadi? panggil. Itu dia. Encik Loceng. Sama kita Encik Nazri Arsyad. Ataupun Moji. Salam warahmatullahi. Silakan masuk. Buat macam rumah sendiri lah. Selamat datang lah. Buat kopitiam lama bertahun-tahun orang tak masuk ni. Sila duduk dulu. Kita bagi guest duduk dulu. Okey. Minum tak ada? Ada kejap lagi Zeti buat. Kita nak sembang dulu. Okey, Moji. Ya, saya. Backpackers. Moji bukan Mojo Moji. Andai ku bercinta. Takutlah. Itu Mojo. Itu Mojo ni Moji. Moji. Okey. Saya kena tanya soalan ni dulu. Sebab backpackers, kalau dia keluar, kita memang tahu dia backpackers. Daripada segi pemakaian, memang ada orang kata signature kalau orang-orang yang suka backpacking ni. Dia bukan signature lah. Dia selalunya dia pakai mengikut kesesuaian destinasi yang dia pergi dan juga fungsi apa yang diperlukan daripada pakaian dia ataupun backpack yang dia bawa tu lah. Jadi dia bukan sekadar apa rupa ataupun fashion. Dia macam ada fungsi juga sebenarnya. Sudah berapa lama dah sebenarnya Moji backpack ni? Saya start backpack 2004. Uish. Lama. Berapa tak kira. Tak pasti. Tapi nampak muda kalau 2004. Umur berapa? Okey, Moji teka. 28? Takkan 28. Takkan lo. Ni nampak muda ni Moji. Mesti dah biasa kot. Malaylah sebut dah. Mesti dia menyampah pula. Backpack ni membuatkan kita nampak muda. Betul lah. Sekarang juga saya pergi backpacking. Okey, memang maksudnya okey. Tempat paling mencabarlah untuk Moji backpack ni kat mana? Saya mencabar sekali dekat Amerika Selatan. Tempat kan? Dia punya benua tu lah, bukan negara lah. Keseluruhan benua tu dia Yelah. masing-masing ada cabaran yang berbeza-beza, tapi memang mencabarlah sebab benua dia besar gitu. Apa yang kita perlu ambil tahu ataupun dalam bahasa orang putihnya kata rule of thumb lah bila nak backpacking? Paling asal lah sebenarnya saya, okey, kita kena tahu dekat mana tempat yang bahaya yang kita jangan pergi. Kalau negara itulah. Tapi kalau kita pergi ke bandar-bandar besar, tempat-tempat pelancongan, in general semuanya selamat. Cumanya janganlah kita pergi ke tempat yang kita tahu, contoh macam jalan-jalan yang sunyi sepi, belakang lorong apa semua. Yang itu kita elakkan. Tapi kalau kita seorang yang suka cabaran atau nak ada sifat nak ingin tahu, nak pergi, kita pergilah dengan teman. Ada pengalaman macam tu jugalah. Okey, Moji, macam kita tahu kan, backpack ni dia simple, santai, mudah kan? Betul. Dan tempat beg ni pun tak besar sangat, tak kecil sangat. Sebenarnya untuk backpack ni barang yang paling basic yang kena ada apa? Bagi saya, kalau saya paling basic lah. Kita tengok berapa lama kita pergi. Contoh, kita ambil contoh 3 hari 2 malam lah. Pakaian maksimum lah. Kalau contoh saya, 3 persalinan. 3 maksudnya 3 baju? 3 plus 1. Okey, satu yang pakai tu? Tak, satu tu emergency. Kalau tiba-tiba tak kering ataupun tak sempat nak basuh benda. Kalau kita nak basuh. Ataupun kalau kita memang tak basuh pun, make sure ada satu tu bersih untuk mungkin nak solat ataupun urusan-urusan yang perlukan bersih lah. Wow, energetik lah. So kalau macam tu, 3 hari 2 malam, baju 3 plus 1, dia akan ada 4 OOTD lah. 4 OOTD. Nampak tak perempuan? Itu mungkin kalau saya tak jugalah. Tak penting tapi dia kena matching lah. Maksudnya matching saya penggunaan dia. Contoh macam pakaian pergi dengan balik selalunya sama je. Oh sebab iyalah okey faham. Pergi dengan balik. Tak perlu nak ni. Beza. Yalah sebab masa kita pergi nanti kita sampai pun kita mandi tukar. So yang lama tu kita boleh simpan. Okey. Ni kita nak tanya juga ni kan sebab yelah kalau kita tahu kalau space limited tu cara lipat baju pun penting. Betul, sangat penting. Kita dulu tahu yang Moji akan ajarkan kita cara lipat baju dengan betul untuk backpack. Sebab saya pun suka lipat baju yang berbeza sikit. So kita tengok cara Moji. Jom Moji, boleh tunjuk. Okey, saya punya ni sebagai contoh je backpack saya kadang bergantung, ada yang kecil, ada yang besar. Sebenarnya yang besar dia ada beberapa tu pergi liter. berbulan-bulan lah atau banyak banget nak bawa. Itu 75 liter yang saya bawa selalu. Yang ini dalam 20 ke 30 liter lah. Yang ini yang paling recent saya bawa sebab saya suka dia mudah buka besar. Kalau macam ni saya beli bantal busi tak muat dah. Lepas tu yang paling penting yang saya selalu buat adalah saya tak gulung. Selalu orang gulung tapi saya tak. Sebab gulung macam leceh nak gulung. Saya lipat macam biasa, buat senipis mungkin. Lepas tu letak dalam plastik yang kedap udara macam ni, yang ni. So dia akan kekal rata, nipis. Macam mana nak ni kita kena vacuum Okey. Tak payah vacuum. Kalau kat rumah kita ada yang penyedut tu, vacuum. Tapi yang ni saya tak nak bawa vacuum tu. Jadi kita pakai yang manual punya. Tak ada lubang untuk vacuum. Tapi ni contoh je lah Saya letak tepi jap. Jadi bagus ni tips ni. Okey, buka. Lipat baju macam biasa. Jangan lipat terlalu banyak kali. Saya lipat 2 kali je. Maksudnya contoh ni contoh. Lipat macam biasa. Sekali je ni cukup. Senipis yang mungkin sebab nanti kita nak letak jadi dia nipis dalam beg. Kemudian letak dalam kita punya plastik yang
airtight ni. Okey. Letak rata. Okey, lepas tu kalau contoh ada stick, macam stokin ke apa benda yang nipis-nipis macam ada seluar panda ke apa benda yang kecil. Isi kat tepi-tepi ni. Kita gunakan ruang tu. Okay. Maksimumkan maksimumkan dia. Lepas tu tutup macam biasa je dulu. Pakai jari je pun tak apa. Tinggalkan sikit ruang dia. Okay, lepas tu kita buang angin dia dulu. Buang angin yang di sini, bukan yang di belakang lah. Okey. Ingat jangan salah angin ya. Okey. Bila kita dah tekan, angin dia akan keluar. Kita tutup. Kita double check. Tutup. Okey, then tekan, tutup habis. Kita buka balik. Dia akan maintain nipis. Nampak macam vacuum tau. Lepas tu bila susun, dia akan jadi cantik lah. Banyak lah. Jadi bila letak macam ni, saya ada ruang di kiri dan kanan untuk letak benda lain. Macam barang penting saya akan bawa power extension. Betul. Power station. Betul. Kalau Sebab yang ni boleh sekali semua kan, USB semua sekali. Letak kat tepi. Betul. Kalau tuala, saya buat tuala yang kecil je. Adakah ini towel yang microfiber tu? Microfiber yang nipis. Kalau Mazak ni rasa tak cukup kan. Tapi kalau sebenarnya dia besar. Tapi sebab yang ni kecil. Oh, yang ni kecil. Besar-besar macam ni je. Tapi kalau nak bawa tuala yang besar, jangan terlalu tebal. Selalu kalau tuala tebal, saya letak paling bawah. Paling bawah sekali. Untuk jadi apa, dia punya daripada susun lah. Daripada susun. Tapi dengan ruang yang agak limited ni, pernah tak tertinggal barang kalau backpacking? Saya dulu pernah bawa 75 liter, tapi saya ada ruangkan kosong lah. Tetap tertinggal satu barang, paling penting. Charger laptop. Saya dah 12 jam perjalanan daripada tempat asal. Charger laptop tinggal kat rumah kawan. Patah balik ke tak? Tak, saya suruh dia post kat saya. Nak patah balik memang tak lah. Dah jauh. Muji nak tanyalah. Backpack ni kan betul ke orang kata kalau backpack ni kita save budget lagi? Dia bergantung pada situasi. Most of the time, selalunya memang akan jimat banyak. Jimat banyak sebab kita hanya gunakan perkhidmatan yang asas. Semua kita punya expenses kita yang kita belanjakan benda yang asas. Macam makanan, kita ikut macam mana lokal makan. Makanan-makanan asas je. Lepas tu kalau kenderaan, pengangkutan awam yang benda yang asas. Tempat penginapan pun yang asas, contoh macam mungkin hostel, dom. Melainkan kalau rasa nak selesa, masuk hotel lah. Okey, saya ada satu soalan. Sebab dom untuk lelaki mungkin tak menjadi masalah. Tapi dia akan menjadi masalah bila kita keluar negara. Sebab saya tak sure kalau dekat luar negara, adakah hostel ataupun dom dibagi antara perempuan dan lelaki ataupun dia campur? Ada banyak pilihan. Ada yang campur, ada yang untuk lelaki-lelaki saja, ada untuk perempuan saja. Ataupun kalau ada juga yang dom yang 4 orang ataupun boleh masuk 2-3 orang. Kalau rasa kita nak selesa ataupun nak privacy, kita bayar untuk 3 tilam. Okey. Oh, okey. Jadi kita seorang. Luas, murah. Okey. Tapi kalau pernah tak Moji duduk dalam hostel yang ramai-ramai tu? Mesti pernah. Jadi macam mana jaga barang-barang berharga? Tak takut ke bila tidur selalunya dia akan ada loker kan? berkunci ataupun kalau tak ada langsung saya akan tidur dengan beg saya letak belah tepi kat dinding. Ataupun kalau beg yang penting mungkin saya tengok letak sekadar kat sini ke. Ataupun kalau letak kat tepi dinding saya susun yang elok, saya punya barang yang penting kadang saya letak dalam poket saya bila saya tidur. Itu kalau kat tempat-tempat yang bahaya lah, macam kita tak yakin kat hostel tu. Contoh yang bahaya macam dekat dekat Amerika Selatan, dekat Peru, dekat Ecuador. Ada tak pengalaman-pengalaman yang macam orang kata memang tak boleh beli lah kat luar macam pengalaman tak boleh beli ke? Memang semua pun tak boleh beli, tapi maksudnya macam yang you tak expect pun you akan ada dalam situasi tu. Saya macam kena pickpocket ke? Pickpocket tu hampir bergaduh ada dengan orang lokal yang mabuk. Kawan saya dilanggar dengan van, dia terjatuh. Dia memang kena langgar waktu malam, lepas tu pun hampir bergaduh, memang kena campak batu besar. Saya memang selamatkan diri dulu, bawa kawan saya yang perempuan saya bawa lari dulu. Lepas tu yang diorang tu ada kawan lain datang, kita panggil kawan untuk selamatkan lah. Itu antara yang bahaya. Lagi satu yang bahaya, saya dengan kawan saya waktu tu pergi ke kawasan back alley, kawasan yang macam saya nak tengok kawasan bahaya tu macam mana rupa dia, tapi memang bahaya betul. Memang bahaya betul sebab situ ada semua jenis segala jenayah dan juga orang yang ambil dadah apa semua. Dekat tengah bandar, dekat Colombia, Bogota. Muji dah kahwin dah? Alhamdulillah dah. Macam sekarang kalau macam bercuti ke apa semua memang ada time lah macam tinggal family kejap sini untuk buat hobi. Ataupun mungkin isteri backpacking sekali. Saya sekarang saya bawa dia lah. Sebab dulu saya dah mengalami yang seorang-seorang. Saya buat dulu apa yang saya rasa macam bahaya ataupun risiko benda saya buat seorang-seorang dulu. Betul. Sekarang saya bawa berdua. Pergi tempat-tempat yang mungkin saya tak pernah pergi lagi. Contohlah Australia ke, benda-benda besar. Bawa dia. Perlukan fotografer, videografer ke beritahu? Boleh insya-Allah. Muji? Ya saya. Muji dah kahwin bila? Saya alhamdulillah dah 2 tahun dah. 2 tahun dah. Okey, sebab Moji kata dekat Z dengan Zeti, Moji travel daripada 2004. Merata-rata serata dunia. Memang
isteri orang Malaysia lah. Tak, dia orang Thailand. Dah agak dah nampak. Kan? Mana betul kalau backpacking memang bukan. Mesti dia jumpa isteri lain ni. Ah. Wah, ada kat sini? Ada. Oh, tu ada. Itu dia. Oh. Sawadikap. Kan? Okey, Moji. Ini satu semangat yang luar biasa kepada penonton-penonton kita yang bujang kat luar sana. Kan? Mana tahu nak ada pasangan yang bukan orang Malaysia tak? Muka-muka macam Zeti ni. Zeti walaupun dulu waktu saya kenal Zeti ingat kau orang Thailand. Oh ya ke? Tak, bila buka mask dia nampak Melayu tu. Nampak Melayu kan. Okey, Moji, selain daripada itu kan, mungkin Moji boleh kongsikan sedikit lah sebagai contoh kan. Ada orang kata, kalau kau nak pergi negara-negara yang payah nak cari makanan halal ni, kebot je lah makanan daripada Malaysia ni. Tapi backpack pun kita tak ada masa kan nak fikir makanan dan sebagainya kan. Berat lagi apa semua. So apa, ada tak tips-tips ataupun rahsia-rahsia yang boleh dikongsikan? Rahsia saya sebenarnya, saya jarang share dekat online lah. Senang aja. Macam mana kita hidup kat sini, kita apply dekat luar negara. Paling senang adalah cari kedai runcit je. Kedai runcit? Kedai runcit, Betul. makanan Convenience asas. store. Roti, jajan-jajan, kalau ada bahan basah yang contoh ikan, masak ataupun makanlah, beli suruh kedai masak ke, ataupun kalau pergi kedai pun kita minta seafood. Cakap saya nak ikan steam. Ataupun sandwich. Saya akan tukar saya punya rutin makanan saya berbeza sikit. Kalau dekat Malaysia kita makan nasi, kat sana nasi kan telur je lah kita minta. Dia jangan cerewet lah. Bila backpacking ni tak boleh memilih. Kena fleksibel. Sebab saya pernah terkena itu pergi Hong Kong kan. Nak makan Melayu halal kan. Makan kat sini makanan yang RM3, RM4, kat sana puluh-puluh ringgit. Ya, bila biasa. kita convert kan. Biasa. That's why orang cakap bila melancong jangan cerewet lah. Jangan cerewet satu, jangan convert. Dia kalau convert dia akan terasa. So jangan buat ratio one to one. Betul. Okey, Moji, terima kasih banyak. Mungkin Moji boleh kongsikan Instagram, Facebook kepada penonton Borak Pengertian. Saya aktif kat Instagram saya Moji16 dan juga YouTube channel saya Moji juga, Moji16. Semuanya berkenaan tentang saya punya perjalanan saya, kisah-kisah saya lepas saya travel backpack dan yang terkini dengan isteri saya lah. So dia Moji ke? Boleh. Muka Moji tadi tu? Mana? Moji 16 eh? Yang pakai Moji16. spek tu? Pakai spek tu? Uish, lain lah. Okey, lepas ni kalau kita nak backpacking, kita dah tahu dah siapa orangnya. Okay. Terima kasih banyak Moji. Sama-sama. Semoga dipermudahkan. Nanti kalau travel ke apa, post lah ramai yang nak menonton. Betul, insyaAllah. Terima kasih.